Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, saudara-saudari yang dikasihi sekalian, Alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kesempatan. Kita sudah pun menghampiri 10 malam terakhir dalam Ramadan. Dalam kita asyik mempelajari doa-doa dalam Al-Quran dan hadis, dan kita pun menambahkan usaha untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Penting sebenarnya untuk kita berikan perhatian juga kepada aspek ataupun perkara yang boleh menyebabkan doa kita tidak mustajab. Dan perkara ini disebutkan di dalam Al-Quran, disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Misalnya pada peringkat awal dulu dalam siri dekat ni kita membacakan ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Surah Baqarah, surah nombor 2, ayat yang ke-186. Apa Allah kata? Apabila hamba-hambaku memanggil aku ataupun mencari aku, maka sesungguhnya aku dekat. Allah bagi tahu, Allah dekat. Kemudian Allah kata, ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku menjawab panggilan orang yang berdoa pada ketika dia memanggil. 24 jam, 7 hari seminggu. Sentiasa available. Tak ada perlukan appointment, tak ada waktu-waktu yang connection breakdown, tak ada. Every single moment Allah Subhanahu Wa Taala mendengar doa kita. Tapi kita jangan lupa bahagian seterusnya daripada ayat tersebut. Allah kata apa? Falyastajibuli. Hendaklah mereka pun menyahut seruan aku. Wal yu'minu bi, dan beriman kepada aku. La'allahum yarshudun, moga-moga mereka mendapat petunjuk. Dan bila kita perhatikan antara perkara terpenting, khususnya bila kita cakap tentang doa, perkara yang perlu kita jaga dan kita sahut seruan Allah Subhanahu Wa Taala ialah kita kena tinggalkan makanan, minuman ataupun kehidupan kita ini daripada sumber-sumber yang haram. Kita kena tinggalkan daripada sumber-sumber yang haram. Ada satu hadis Nabi SAW dalam hadis 40 ni, kalau kita buka Imam An-Nawawi, hadis yang ke-10, Nabi SAW bercerita tentang kisah seorang lelaki. Dzakara ar-rajula yutilu safar. Dia jalan sangat jauh, musafir yang panjang. Bayangkan, antara perkara yang menyebabkan doa ni mustajab adalah dalam keadaan kita bermusafir. So dia ni musafir panjang, ash'ath aghbar. Rambutnya kusut, masai, berdebu disebabkan susahnya perjalanan dia dalam musafir tersebut. Kemudian dia pun menadah tangan, ya muddu yadaihi ila sama. Dan salah satu perkara yang menyebabkan doa mustajab juga dalam konteks yang tertentu adalah mengangkat ataupun menadah tangan ke Allah Subhanahu Wa Taala sewaktu berdoa. Dia mengangkat tangannya ke langit dan disebut ya Rabb, ya Rabb, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, dia memanggil. Dan ya Rabb, ya Rabb, panggilan itu juga antara panggilan yang menyebabkan doa mustajab. Tetapi hadis ini ada plot twist. Tiba-tiba bila apa Nabi SAW sebut, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lidhalik, ataupun fa anna yustajabu lah. Nabi SAW kata, dia dah musafir, dia dah menadah tangan, dia dah memanggil ya Rab, ya Rab, tetapi makanannya daripada sumber yang haram, dia minum daripada sumber yang haram, pakaian dia beli dan dia pakai daripada sumber yang haram, dan dia ghuzia, dia tubuh badan dia cergas dan kuat tu daripada sumber yang haram. Lalu Nabi SAW sebut, bagaimana Allah nak mustajabkan doa dia? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Betapa ruginya sahabat-sahabat kalau kita berdoa banyak, kita belajar doa Quran, kita belajar doa hadis, kita belajar adab-adab berdoa, tapi kita terlupa bahawa ada perkara-perkara yang kita dapatkan daripada income kita, perkara yang kita makan, perkara yang kita minum, kita beli, kita pakai, itu daripada sumber yang haram, menyebabkan semua doa-doa yang kita rintihkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala terhenti, tersekat, tak dimustajabkan, disebabkan kita belum lagi termasuk dalam golongan yang falyastajibuli. Hendaklah mereka menyahut seruan aku. Seruan Allah antara lain adalah meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan antara perkara yang bila kita sebut tentang makanan ataupun minuman yang haram,
Dia bukan hanya soal ayam tu disembelih ataupun tidak, daging tu daging khinzir ke tidak. Kan kita kalau di Malaysia sangat sensitif. Kalau ada DNA pun kita dah riuh satu Malaysia. Kalau ada orang yang buat minuman dan minuman tu ada kandungan-kandungan yang mencurigakan, riuh satu Malaysia. Tapi apabila orang mengambil rasuah, mengambil pendapatan daripada sumber riba, kan, perbankan konvensional, insurans konvensional, pendapatan-pendapatan yang daripada sumber yang haram, forex, dan itu tidak jadi riuh. Dan yang mana kalau kita faham, itu sumber pendapatan daripada sumber yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bila kita makan, kita minum, kita pakai pakaian, kita gunakan untuk apa saja keperluan diri kita dan tubuh badan kita, itu datangnya daripada sumber yang haram. Dan itu perlu ditinggalkan. Dan memang mencabar. Saya sendiri pernah berada dalam situasi sedemikian. Dan pada ketika itu para guru mengingatkan bahawa ada hadis Nabi SAW sebut, man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan min. Siapa yang tinggalkan sesuatu, misalnya dia pendapatan dia masyuk tu, buat benda-benda yang daripada sumber haram, tapi apabila dia menyedari ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi melarang, dia kuatkan tekad dia dan azam dia, dia tinggalkan. Dan apabila ditinggalkan itu semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, Allah janji dia akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Sebab itu antara doa yang penting untuk kita baca. Doa inilah yang kita nak kongsikan hari ini. Doa daripada hadis riwayat Imam At-Tirmizi, doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca doa ini, Allahumma kfini, Allahumma kfini ataupun Allahumma kfina. Bezanya kalau fina kami, kalau fini aku. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Jangan risau kalau tak boleh tangkap dalam audio ni. Lepas ni boleh lihat di page Hijrah. Doa itu akan dikongsikan. Kita boleh baca, fahamkan maksud dia, hafal dan melakukan tindakan, action untuk kita tinggalkan pendapatan daripada sumber yang haram. Dalam doa ni kita minta apa kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan segala perkara yang telah Engkau halalkan daripada segala perkara yang telah Engkau haramkan. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal supaya aku tak pergi ambil daripada yang haram. Okey. Kemudian wa aghnini, kayakan aku. Kaya ni bukan hanya soal banyaknya duit, tapi kaya ni rasa cukup. Al-ghina ni tak pemerlukan, kita rasa cukup. Aghnini bifadlika, dengan fadl ni kelebihan, kemuliaan Engkau. Cukupkanlah aku, kayakanlah aku dengan kelebihan Engkau, supaya aku tidak amman siwa, aku tidak meminta-minta kepada orang. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal supaya aku tak mengambil yang haram, dan cukupkan aku supaya aku dapat daripada fadl, limpahan kurnia Engkau ya Allah, sehingga aku tidak meminta-minta kepada orang. Ini doa yang sangat bagus untuk kita baca setiap hari, dan doa ini juga ada dikaitkan oleh para ulama untuk dibaca sewaktu kita dibebani dengan hutang. Kan bila hutang dah semakin banyak menggunung, lagi-lagi dalam keadaan COVID, PKP ni ramai orang terpaksa berhutang. Semakin banyak hutang, kita semakin terdesak nak bayar, dan kita pergi cari daripada sumber-sumber yang mungkin daripada sumber yang haram. Kita tahu sumber tu sumber yang haram. So Nabi ajarkan doa ni, ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal daripada yang haram, dan berikan aku perasaan rasa cukup dengan limpah kurnia daripada Engkau ya Allah, supaya aku tidak meminta-minta kepada orang. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an pernah sebut, ini penting bila kita sebut tentang sumber yang haram dan sumber yang halal ni, satu, dia menyebabkan doa kita didengari, dimustajabkan ataupun tidak. Yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq menyebut, man nabata lahmuhu minas suht, siapa yang daging dia tumbuh daripada pekerjaan yang tidak halal. Hadis ini sangat menakutkan, moga-moga Allah lindungi kita. Fannaru aula bih, neraka lebih layak baginya, sebab daging darah dia tumbuh daripada sumber pendapatan yang haram. Jadi dalam bulan Ramadan ini kita mengambil tekad yang kuat. Kita mahu doa-doa kita diterima. Betapa malang dan ruginya hidup seorang hamba apabila doa dia tidak didengari Tuhan. Walaupun dia pandai mungkin baca doa dalam bahasa Arab, dia pandai angkat tangan, dia pandai memanggil Tuhan,
tapi dia lupa sumber pendapatan daripada sumber yang haram, menyebabkan doa dia tidak mustajab. Dan itu sangatlah malang dan duka cita. Jadi kita ambil tindakan, kita usaha, dan kita yakin Allah tidak akan sia-siakan usaha mana-mana hamba-Nya yang mahu menjalani hidup ini dengan keadaan takwa. Sama-sama kita berdoa dan kita lihat bagaimana keajaiban doa kita ini apabila Allah Subhanahu Wa Taala memustajabkannya. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rakan-rakan, sahabat-sahabat semua, jangan lupa juga ikuti dan subscribe Telegram kita, Telegram Hijraat, dan boleh cari link tu di www.hijraat.com. Terima kasih banyak. Jumpa lagi. Assalamualaikum.